Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar yang hadir pada kelas malam ni. Jadi kita akan mulakan pembelajaran kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, jadi kita lihat soalan yang seterusnya untuk bahagian C set 3 jadi kita dah habiskan set 1 dengan set 2 dan saya minta awak uploadkan ke dalam Google Classroom berdasarkan apa yang kita dah bincang dalam kelas. Jadi minggu ni kita akan habiskan terus set 3, tak ada delay apa-apa lagi. Kita akan habiskan kalau boleh 2 seksi tu terus habis 2 soalan lah. Nak kena cepat sikit lah, kena kejar. Sebab nanti set 3, lepas habis set 3, set 4 tu saya jadikan sebagai latihan lah. Nanti saya akan maklum dalam grup. So at least awak boleh buat latihan. Okay, so set 3 ni soalan dia ada 4 soalan. Soalan 1, soalan kinematik gerakan linear. Saya tak galakkan sebab tajuk ni melibatkan pembezaan dan pengamiran. Seperti biasa kita akan jawab soalan yang saya ajar. Soalan yang saya ajar adalah pengatur caraan linear. Okey, soalan pengatur caraan linear di mana soalan ni sangat serupa seperti matematik moden untuk tajuk tingkatan 4 bab 6 ketaksamaan linear. Perkataan ketaksamaan linear dengan pengatur caraan linear sama. Topik yang sama dan pelajar yang dah tahu mesti dah mahir. Pelajar yang baru tahu tu kena belajarlah supaya awak dapat mantapkan lagi untuk kedua-dua subjek. Okey, dia akan tempias. Awak belajar Math ataupun awak belajar Math, dua-dua tu awak dapat. Okey. So kita nak fahamkan yang ni supaya dia akan menyumbangkan markah lah kepada dua-dua subjek tu. Okey. Jadi kita lihat contoh soalan. Ni pun soalan matematik moden ya, bukan matematik tambahan tapi matematik moden punya soalan. Jadi jangan risau. Dia hanyalah melibatkan kreativiti awak untuk berfikir, kreativiti untuk awak berfikir. Okey, so kita baca dulu soalan. Ni soalan dia lah. Kita baca, saya bacakan. Sebuah butik membeli 2 jenama beg. Dia ada beg A dengan beg B. Dan kat sini, satu beg ni harga dia adalah RM12 dan RM8. Jadi harga bagi beg A ni adalah RM12. Okey, jadi awak boleh tulis kat tepi lah. Awak boleh cakap A ni harga dia adalah RM12. B ni harga dia ialah RM8. Biasanya saya suka catatkan maklumat-maklumat yang kita dapat daripada ayat-ayat ni. Okey. Jadi bila kita baca panjang-panjang ni, kita kena baca pelan-pelan. Jangan baca laju-laju. Kena baca perlahan-lahan. Okey. Jadi kita dah dapat satu isi yang penting sangat-sangat untuk satu ayat. Sekarang kita sambung lagi baca. Bilangan beg jenama A. Kita nak tahu juga bilangan beg jenama A ni adalah sekurang-kurangnya. Ni adalah keyword dia. Sekurang-kurangnya. Jadi sekurang-kurangnya untuk simbol yang kita perlu gunakan, simbol apa yang kita perlu gunakan untuk perkataan sekurang-kurangnya. Siapa tahu terus tulis je jawapan dekat ruangan komen. Saya nak tahu simbol je. Okey. Simbol lebih dan sama dengan. Maksudnya
Sekurang-kurangnya ni adalah minimum. Dia tak nak sikit maksudnya, dia nak banyak. Sekurang-kurangnya maksudnya dia nak banyak, dia tak nak sikit. Jadi at least mestilah gunakan simbol lebih dan sama dengan. Jadi saya tuliskan simbol tu siap-siap. Saya tuliskan macam ni lah. Nanti kita tengoklah apa lagi yang ada kat sini. Bilangan baik jenama A adalah sekurang-kurangnya 1/3. 1/3 ni awak tahulah 1/3. Terus dia direct. 1/3. Oops. Okay, bilangan baik jenama B. Okay. Sekarang kita tak tahu siapa A, siapa B kan. Kita tak tahu siapa X, siapa Y. Nanti kita baca. Butik itu hanya mempunyai modal RM6,000. Okay, saya ulang. Butik itu hanya mempunyai modal RM6,000. Bila kita katakan cerita pasal duit modal, dia mestilah wajib menggunakan simbol kurang dan sama dengan. Kena gunakan simbol kurang dan sama dengan kalau melibatkan modal lah. Contohnya macam saya bagi satu contoh, awak pergi ke sekolah, awak bawa duit RM5. Okay, awak pergi ke sekolah, awak bawa duit RM5, duit belanja makan. Jadi awak cuma ada RM5 je, tak lebih daripada tu. Maksudnya awak boleh gunakan duit tu untuk beli apa-apa barang yang berharga bawah RM5. Jadi kita boleh gunakan simbol kurang dan sama dengan. Sebab modal kita RM5 je. Itu contohnya kalau awak pergi ke sekolah bawa RM5. Tapi kat sini, butik ni dia ada collection duit dia sebanyak RM6,000. Jadi RM6,000 tu memang maksimum sangat-sangat. Memang maksimum had dia. Had yang paling maksimum RM6,000 saja. Tak boleh lebih. Jadi kena gunakan kurang dan sama dengan. Okey. Jadi kita nak tahu simbol dulu kan. Kita nak kenal pasti simbol dulu. Okey, next. Baca ayat yang seterusnya. Butik itu. Butik itu ingin menjual beg jenama A dan B masing-masing dengan harga RM20 dan RM12 sebuah, serta menetapkan jumlah keuntungan tidak kurang daripada RM2,400. Ni nanti saya ceritakan macam mana kita nak cari kesamaan. Sebab ni soalan kebat. Jadi kita baca akhir sekali. Diberi butik itu menjual X jenama beg X beg jenama A dan Y beg jenama B. Jadi kita dah ada nama dia. Okey, kita dah ada nama dia. Jadi A ni mewakili X. B ni mewakili Y. Okey. Jadi sekarang ni kita nak ubahkan A dengan B tu dengan huruf Y sahaja. Maksud saya huruf X dan Y sahajalah. Sebab kita belajar dua ketaksamaan linear. Kita belajar ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah iaitu X dan Y. Kan? Tajuk yang kena sangat dengan matematik moden tu. Ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Jadi kita nak dua pemboleh ubah X dan Y je lah. Okey, baru kita baca soalan. Soalan kata, tuliskan 3 ketaksamaan selain daripada X kosong, Y kosong. Ni tak apalah, ni awak faham lah ni. Yang memenuhi semua masalah di atas. Jadi ada 3 jawapan yang awak boleh keluarkan. Okey, 3 jawapan. So yang pertama, apakah ketaksamaan dia? Jadi kita ulang balik, kena baca balik semula. Sebab kita dah kenal pasti siapa X, kita dah kenal pasti siapa Y kan. Jadi kita baca lagi sekali. Baca lagi sekali. Sebuah butik membeli 2 jenama beg A dan B dari seorang pemborong masing-masing dengan harga RM12 dan RM8 satu beg. Okey, ni tak ada apa-apa lah. Yang melibatkan simbol ni melibatkan ketaksamaan. Okey, yang melibatkan simbol mestilah melibatkan ketaksamaan. Yang ada simbol lah. Contohnya ayat kedua ni. Bilangan beg jenama A ni adalah X tau. Sebab kita dah tahu A tu siapa. Jadi kita siap-siap tulis X. Jangan tangguh-tangguh lagi. Terus tulis X. Bila dia sebut huruf A je, terus tulis X. Jangan tangguh Bila kita dah nampak A tu, terus tulis X. Lepas tu kita sambungkan dengan simbol dia. Simbol dia adalah lebih dan sama dengan. Macam inilah. X lebih dan sama dengan. Lepas tu kita sambung lagi. Kita sambung lagi dengan perkataan 1/3. 1/3 ni awak tahulah 1/3 macam pecahan kan. Lepas tu baca lagi sikit. Bilangan beg jenama B. B siapa pula B? B adalah Y. Okey, B adalah Y.
Jadi tak perlu pun tulis harga dia sebab dia tak cerita pasal harga. Dia cerita pasal bilangan je. Bilangan dengan harga lain Bilangan tu maksudnya kuantiti. Kuantiti yang ada lah. Jadi tak melibatkan ringgit. Jangan awak pandai-pandai pergi libatkan duit Kalau dia cerita pasal duit, baru cerita pasal duit. Tapi kat sini dia tidak menceritakan pasal duit. Jadi awak just letak huruf sahaja. Jangan takut. Okay, letak huruf sahaja. Jadi jawapan dia adalah X lebih besar dan sama dengan 1/3 Y. Akan dapat 1 markah. Okay, 1 markah. Okay, next. Okay, yang kedua. Sambung bacalah. Kita dah habiskan ayat kedua kan. Kita dah habiskan bilangan beg bla 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 semua ni. Kita baca yang seterusnya. Kita baca, butik itu hanya mempunyai modal sebanyak RM6,000. Modal tu maksud dia, dia ada RM6,000 je pasal duit. Dia cerita pasal duit lah. Jadi kat sini kita tengok. Bila kita cerita pasal modal, kita mesti nak beli item dia kan. Item dia adalah beg. Beg A dengan beg B. Jadi, harga beg A adalah RM12, harga beg B adalah RM8. Jadi kita tulislah, untuk membeli harga beg A iaitu, untuk membeli beg A harga dia ialah RM12. So kita tuliskan dia dalam bentuk 12X. Maksudnya RM12 ni mewakili X ataupun RM12 ni mewakili beg A. Kita tulis macam ni lah 12X. Kemudian kita beli lagi dengan item kedua kita iaitu beg B. Beg B kita adalah RM8. So kita tulis 8Y. Jadi kita cakap kedua-dua beg itu beli-beli dengan modal sebanyak RM6,000. Itu maksud dia. Jadi kita gunakan simbol yang sama yang saya katakan tadi. Simbol apa ni orang kata, simbol maksimum lah. Simbol maksimum maksudnya tak boleh lebih. Kena kurang dan sama dengan RM6,000. Ni cerita pasal duit. Ni cerita pasal duit. Jadi awak kena letak nombor duit tu. Nak kecilkan boleh, tak ada masalah. Tak kecilkan pun tak apa. Tapi untuk awak dapatkan perfect score, maksudnya nampak macam cemerlang sedikit lah, awak kena kecilkan. Cuba awak kecilkan, bahagi dengan 8 ke, bahagi dengan 12 ke, try lah. 6,000 boleh ke bagi 8? 6,000 boleh bagi 8. Tapi 12 tak boleh bagi 8 kan? 12 tak boleh bagi 8. Jadi benda ni kalau awak nak kecilkan, pastikan semua tu boleh bahagi dengan nombor yang sama. Contohnya awak cakap semua mungkin boleh bahagi dengan nombor 2 kot. Ataupun nombor 2 lah kan. Jadi awak pun try buat. 12 bahagi 2, awak dapat 6. Okey, boleh lah. 8 bahagi 2, awak dapat 4. Okey, boleh juga. 6,000 bahagi 2, dapat 3,000. Maksudnya semua boleh bahagi dengan 2. Jadi awak kecilkan lah. 6X tambah 4Y kurang dan sama dengan 3,000. Kalau rasa boleh kecilkan lagi. Bahagi 4 lah contohnya kan. Rasanya boleh kecilkan lagi ni. Apa kata kalau saya bahagi lagi 2? Jadi saya bahagi 2 lagi lah. 6 bahagi 2 dapat 3 kan. 6 bagi 2 dapat 3. 4 bagi 2 dapat 2. 3,000 bahagi 2 dapat 1,500. Jadi ini jawapan yang paling terkecil. Jawapan yang paling kita dah kecilkan. Selesailah. Mana-mana boleh. Antara 3 jawapan ni awak tulis betul. Tak ada salah. Tak ada istilah salah. Sebab apa? Biasa cikgu-cikgu akan tengok simbol dia lah. Kalau awak punya simbol ni betul-betul lah. Kalau awak punya nombor ni betul-betul lah. Itu je. Okay. Jadi saya rekomenkan awak kecilkan sampai dapat yang akhir lah. Dapat yang bawah sekali. Jadi saya terus kecilkan saya padam yang tengah ni, saya terus gantikan yang bawah lah. Macam ni. Okey. Dan akhir sekali, kita nak cari ketersamaan yang ketiga. Sebab dia minta 3. Satu soalan, satu jawapan, satu markah. Jadi, kena buat 3-3. Kadang-kadang 4 sebab AdMath ni dia lebih sikit, dia 4. Tapi tak apa. Kita baca lagi. Tadi kita sampai mana? Sini kan? Modal kan? Kita baca sikit.
Yang ni awak kena tengok sikit lah sebab yang ni saya tak ajar lagi kot. Butik itu ingin menjual beg jenama A dan B masing-masing dengan harga RM20 dan RM12 sebuah. Contohlah awak pergi berniaga modal awak beli contohnya satu barang tu atau makanan, awak beli daripada pembekal, harga dia RM4. Lepas tu awak jual RM5. Jadi awak dapat untung RM1. Contohnya harga barang tu RM4. Harga barang lah. Barang RM4. Tapi awak pergi jual kat orang RM5. Jadi awak dapat untung RM1. Itu maksudnya lah. Jadi maksudnya awak naikkan harga. Naikkan harga untuk awak jual. Jadi kat sini maksud dia harga pemborong atau pembekal untuk beg A adalah RM12. Tapi kedai tu, butik tu dia jual harga beg A tu dengan RM20. Jadi kan saya nak tanya, sekarang ni ketersamaan 3 ni dia cerita pasal harga ataupun dia cerita pasal untung? Kalau awak tengokkan ayat ni, butik itu ingin menjual beg jenama A dan B masing-masing dengan harga RM20. Dia cerita pasal harga ataupun untung? Cuba bagi tahu. Untung dia cerita pasal keuntungan. Sebab bila dia naikkan harga, maksudnya dia nak duit lah. Dia nak untung. Macam awak berniaga, awak nak naikkan duit sikit je. Tak adalah ribat sangat, naikkan sikit je kan. Nak dapatkan keuntungan. Itu maksud dia awak nak untung. Jadi, kita pun buatlah satu konklusi bahawa ketersamaan 3 ni cerita pasal keuntungan. Ni cerita pasal keuntungan. Jadi kan, saya nak tanya, kalau harga beg A tadi RM12, jadi dia jual RM20. Berapa untung yang dia dapat untuk beg A? Keuntungan beg A. Ini saya tulis kat tepi ni lah. Untung untuk beg A berapa dia punya untung? Dia jual harga RM20 tapi harga asal RM12. Berapa untung dia? Beg A okey, dapat A adalah RM8, B adalah RM4. Okey, nanti kita check B tu berapa ringgit, RM4 ke? So kita tengok balik, A adalah 8. Kenapa 8? Sebab dia jual RM20, dia punya harga RM12. So 20 tolak 12 dapat 8. Dan kat sini harga beg B pula RM12. Dia punya harga dia RM8. Dia jual RM12. Jadi 12 ni tolak dengan 8 dapat RM4. So betul lah B adalah RM4. Jadi kan, bila kita cerita pasal untung, dekat ayat terakhir ni, dia ada cakap tau, menetapkan jumlah keuntungan tidak kurang daripada 2,400. Tidak kurang tu maksudnya lebih lah. Lebih dan sama dengan. Tidak kurang maksudnya lebih dan sama dengan lah. Jangan kurang lah, maksudnya jangan kurang. Jangan kurang. Tidak kurang So kita gunakan lebih dan sama dengan 2,400. Jadi kita tahu keuntungan untuk beg A adalah RM8. So A mewakili X ataupun X mewakili A. Kemudian keuntungan beg B adalah RM4. So 4 mewakili beg B ataupun kita tuliskan sebagai Y. Dan kita gunakan simbol tidak kurang. So tidak kurang macam ni, 2,400. 2,400. 2,400 ni cerita pasal untung ya. Ni keuntungan dia. Keuntungan dia tidak kurang 2,400. At least. Dia mesti nak untung lebih. Takkanlah dia nak untung kurang kan. Okey. Nak kecilkan? Boleh. Tak ada masalah. Boleh bahagi dengan 4 rasanya. Sebab saya rasa nombor terkecil dia adalah nombor 4. Kan? Cuba kita cek. 8 bahagi 4 dapat 2. Okey. 4 bahagi 4 boleh. 2,400 bahagi 4 dapat 600 kan? Betul lah. So kita pun bahagi dengan 4. Semua ni boleh bahagi dengan 4. Jadi kita pun try kecilkan dapat macam ni. 2x campur y lebih besar dan sama dengan 600. Ni cerita pasal untung. Yang kedua tadi cerita pasal harga. Yang pertama tadi cerita pasal bilangan. Jadi awak dapat tahu situasi-situasi dia. Situasi 1 cerita pasal bilangan. Situasi 2 cerita pasal duit. Situasi 3 cerita pasal untung.
Jadi dia ada perbezaan lah. Kita nak markah yang terbaik lah. Maksudnya jawapan yang terbaik, jadi kita ambil yang lepas kecikan tu lah. Dia jadi cantik sikit. Jadi awak dah boleh lupakanlah daripada banyak-banyak ni. Jangan tengok ni lagi dah. Okay? Tengok yang bawah ni. Itulah jawapan dia. Sekarang ni kita nak jawab untuk soalan B lah. Soalan B kita kena lakar graf. Macam biasa kena lakar graf. Malas kan? Tapi memang kena buat pun. Okay. So untuk lakar graf, di sini kan, saya baca dulu soalan lah sebelum kita plot. Nanti kita plot. Saya tak bawa sikit lah. Okay. Menggunakan skala 2 cm kepada 100 beg pada kedua-dua paksi. Maksudnya kat sini, kita paksi kita paksi L tau. Okay, L shape. Mesti L shape. Ni kosong kan? Ni paksi Y, paksi X. Paksi X ni adalah beg A, paksi Y ni adalah beg B. Kena tulis beg B. Ni contoh lah. Tapi awak kena lukis kat dalam kertas graf. Wajib dalam kertas graf. Kemudian menggunakan skala 2 cm kepada 100 beg. Maksudnya surface 100 lah. Ni 100, 200 dan seterusnya. Sama kepada paksi Y sebab dia kata kedua-dua paksi. Okay, kedua-dua paksi maksudnya paksi S dengan paksi Y menggunakan surface yang sama. Jadi kan kita punya L shape ni mesti cantik. Jadi awak dah tahulah macam mana nak buat dalam kertas graf nanti. So yang ni saya cerita nanti. Sebelum lakar kita kena plotting. Plotting tu macam biasalah. Okay. So kena plotting dulu. So kita plotting satu-satu. Bila nak buat plotting ni, kan, syarat yang paling wajib adalah awak kena pastikan bentuk dia mestilah berbentuk Y sama dengan MX tambah C. Maksudnya Y dekat depan, X dekat tengah dan C dekat belakang lah. C ni maksudnya pemalar ataupun nombor biasa sahaja. Kalau tak ada tak apa. Kalau ada, adalah. Okay. Jadi kita tengok kat sini. X lebih besar dan sama dengan 1/3 Y. Y kat belakang, X dekat depan. Jadi tukar tempat je lah. 1/3 Y. Anak panah ni dia macam pandang arah Y lah. Macam ni. Kan? Kalau perasan, anak panah ni kan, yang ketaksamaan punya anak panah ni, dia pandang arah Y. Dia pandang kanan. Tapi sekarang ni Y dah ubah. Dia ubah tempat. Dia pindah tempat kiri pula. Jadi anak panah ni akan pandang kiri. Dia memang tertarik dengan Y. Sebab Y ni ratu. Jadi dia tertarik lah sangat kan. Jadi kita pindahkan 3 ni jadi darab. So dia dapat Y kurang dan sama dengan 3X. Jadi kita dapatlah cantikkan graf ni. Maksudnya ketaksamaan ni kita dapat cantikkan. Kita dapat bentukkan dalam bentuk YMX tambah C. Okay. Jadi awak boleh susun susun cantik-cantik. Nak pindah-pindah pun kena hati-hati sebab saya takut Y dia negatif. Kalau Y dia negatif habislah, awak punya mata kena tajam. Lepas tu dah settle, boleh buat template. Template macam ni. Template ni kena buat 3 atas, 3 bawah. Maksudnya 3 kotak atas, 3 kotak bawah. Nak buat 2 pun boleh. Tapi 3 okey lah, 3 selamat. 2 macam tak selamat sangat lah. Okay, jangan 4. 4 makan masa banyak sangat. Macam ni lah, 3 atas, 3 bawah. Lepas tu gantikanlah dengan surface 100. Contohnya, kan tadi kita baca surface 100 kan. Menggunakan skala 2 cm kepada 100 beg. Jadi kita tahulah, oh saya nak kena guna surface 100. Jadi awak kena faham, kita mesti guna surface 100. Tapi ingat, kita boleh mulakan dengan kosong. Sebab graf dia adalah L shape. Jadi kita mulakan dengan kosong lah. Jadi awak pun try gantikan belah kanan sahaja. Belah kanan ni adalah 3X. 3X ni belah kanan. Ambil belah kanan sahaja. 3X maksudnya 3, dalam kurungan ni awak gantikanlah dengan surface 100 tu. Mungkin awak nak letak dalam 200 ke. Kalau awak gantikan dengan 200, apa jawapan dia? Tapi kalau sekarang ni kita guna kosong kan. Sebab kita letak X tu kosong. So awak letak kosong dulu. 3 kali kosong dapat kosong.
Okey, 3 kali kosong, jawapan dia dapat kosong. Kemudian, gantikan apa-apa nilai, apa-apa sahaja dalam sifir 100. Sebab sifir 100 ada 100, 200, 300 dan sebagainya. Jadi mungkin awak letak dalam 200 kan. Awak letak 200, awak dapat 600. So kalau awak letak 200, awak akan dapat 600. Kalau awak letak 400, mungkin awak akan dapat 1200. Okey. Ni awak nak tahu macam mana dapat 1200 ni, tekan calculator. Gantikan sahaja. Okey, kalau letak 400, dapat 1200. Kalau nak kecilkan sikit boleh, tak ada masalah. Kalau awak nak letak 300 pun tak ada masalah. Yang penting 3 cukup. 3 plotting macam ni. Okey, lepas tu kita nak pula buat yang kedua, nak plotting ketersamaan yang kedua. Ketersamaan kedua ni nak plotting dia pun sama. Bentukkan Y MX tambah C. Okey. Jadi Y kena depan, X kena belakang. Jadi pindahkan 3X ni ke belakang. Pindahkan 3X tu awak akan dapat macam ni lah. 2Y, pindahkan dia ke belakang, dia akan jadi negatif 3X tambah 1500. Kan? Nampak tak bentuk dia? Bentuk dia macam ni. Okay, bentuk dia macam ni. Dan awak boleh pindahkan dua ni jadi bahagi. Okay, Y kurang dan sama dengan negatif 3/2. Okay, bahagi. Tambah dengan 1500 pun kena bahagi dengan 2. Semua kena bahagi 2 kecuali diri sendirilah. Ni ungkapan. Okay, 2 ni pindah jadi bahagi. Maksudnya 3 ni bahagi dengan 2. 1500 pun bahagi dengan 2. Okay, kalau tak tahu tekan calculator. Dapatlah bentuk yang betul. Baru boleh buat plotting. Okey, jadi macam biasa, bila kita nak plotting, kita kena bentukkan YMX tambah C macam saya dah buat tadi, dan kita akan ambil nilai belah kanan sahaja. Okey, nilai belah kanan sini sahaja. Jadi salinkan dalam kalkulator, kita tulis, kita tekan negatif 3/2. Okey, negatif 3/2. Kemudian saya suka mulakan dengan kosong lah. X tu awak gantikan dengan kosong. Jadi awak buat kurungan, kosong tambah 750. Jadi awak akan dapat 750. Kalau kita gantikan X tu dengan kosong, kita akan dapat 750. Apa jadi kalau kita gantikan X tu dengan nombor lain? Sifir 100, sifir 100. Mungkin awak letak 200 kat dalam ni. Jadi awak letak 200. Okey. Negatif 3/2 kali dengan 200 tambah dengan 700/2. Okey, awak akan dapat 400/2. Kalau awak letak 200, awak akan dapat 400/2. Dan letak lagi, mungkin awak nak letak berapa? 400, 600, letaklah berapa ratus. Okey. Saya kalau boleh nak dapatkan jawapan ni kosong sebab cantik kalau dapat jawapan kosong. Cuba kalau saya letak 500. Saya dapat kosong. Jadi saya main teka je. Okey, jadi kalau saya letak 500, saya dapat kosong. Jadi ingat kita ambil belah kanan ni sahaja. Ada pelajar dia suka gunakan kaedah alpha X. Siapa yang reti guna kaedah alpha X pun boleh tekan. Tapi kalau awak tak reti, awak just gantikan dalam bracket je lah. Cara dia sama. Nanti awak plot macam ni.
Okey. Apa-apa nombor awak boleh letak dekat X ni, awak boleh letak 200.5, awak boleh letak 300. Tapi kalau awak letak 200.5 mungkin awak dapat 400 kot. Saya tak ingat lah. Tapi tak apa, awak just ambil yang mana yang senang untuk awak, CV 100 kan. Tak apa. Okay, next. Soalan ketaksamaan yang ketiga, nak plotting ni. Y lebih besar dan sama dengan negatif 2X tambah 600. Okay, ni saya terus pindahkan 2X ni jadi negatif lah. Sebab Y dia dah memang nilai dia 1, jadi tak payah buat apa-apa pun. Guys, awak pindahkan 2X ni jadi negatif. So, negatif 2X tambah 600. Settle lah bentuk dia, settle terus. Terus buat template. Ni kena cepat-cepat lah. Kalau lambat, habis masa. Estimate nak lakar graf ni, masa yang diambil jangan lebih daripada 20 minit tau. Sebab satu soalan awak boleh jawab dalam 15 minit hingga 20 minit sahaja. Jadi kalau contoh yang bahagian C kan, bahagian C ada 2 soalan, bahagian B ada 3 soalan. So totalnya ada 5 soalan. Dalam 5 soalan tu, awak wajib jawab 1 jam suku atau 1 jam setengah. Kalau boleh jangan lambat lah. Okay, 1 jam suku macam tu, habislah. So kalau ada 20 minit, 20 minit, 20 minit, 20 minit, 20 minit, tu 100 minit kan? 100 minit bersamaan dengan 1 jam 40 minit kan? Lama sangat. Bolehlah 1 jam 40 minit tu tapi jangan lebih. Sebab kita ada bahagian A tu ada dalam berapa soalan saya tak ingat, 10 ke 7 saya tak ingat lah. Tapi bahagian A tu banyak soalan dia. So awak at least kena ada 1 jam lah untuk jawab bahagian A. Jadi awak kena rushing sikit lah untuk bahagian B dengan bahagian C tu. Jangan lebih daripada 1 jam setengah. Paling kurang lah. Paling lama lah untuk jawab bahagian B dengan bahagian C 1 jam setengah. Jangan lama daripada tu. Okay, next. Ni pun sama, kita gantikan yang belakangan. Belakangan ni adalah negatif 2X tambah 600. Jadi kita pun tukarkan persamaan ni, tekan kalkulator. Negatif 2. Okay, X tu kita tukar dalam kosong lah. Kita tukar dengan kosong tambah 600. So, negatif 2 kali kosong tambah 600. Dapat 600. Okay, next. Kita try gantikan dengan sifir 100 lagi. Mungkin awak nak letak berapa banyak yang awak nak letak? 300 kan? Saya suka letak yang cepat-cepat habis lah. Ni 300 awak dapat kosong. Alamak, terus habis pula. Okay, kita letaklah dalam 200 ke something Okay, 200 awak dapat 200. Okay, awak letak 200 awak dapat 200. Okay, kalau awak letak 300 dia habis terus kan tadi. Kalau letak 300 dia habis lah. Jadi kosong. Okay, cukuplah plotting. Sekejap je. Terus lakar graf. Kita terus lakar graf sama-sama untuk soalan B lah. Okay, so ini dia punya plotting. Kejap je plotting, tak payah makan masa sangat. Mana. Okay ni. Saya nak kena lakar graf. Awak pun kena lakar terus Kalau boleh terus lakar lah. Siapa yang tak dapat tadi tu, siapa yang tak dapat salin tu, snap dulu, lepas tu terus lakar. Okay, snap dulu, screenshot ke apa ke. Terus lakar lah. Okay, sebab kita nak cepat. Sebab soalan C nanti saya boleh sambung pada sesi kedua. Terus kepada soalan nombor indeks habiskan terus. Gitulah ceritanya. Benda ni nak kasih awak cepat sikit lakar. Okay, dah screenshot Alright. So kita terus lakar. Mana graf tadi? Okay ni. Ingat L shape. Bila L shape ni kita kena buat kosong kat bawah lah. Paling hujung. Kosong kat sini. Jadi awak tahu dia macam ni L shape. Dia untuk pasti Y. Okay, saya tak guna pembaris. Awak pandai-pandai lah guna pembaris. Okay, pandai-pandai lah awak guna pembaris. Okay, so ni adalah sifir 100. Ingat 2 cm sifir 2 cm. 2 cm maksudnya 2 kotak ataupun 10 kotak kecil. Macam ni lah.
100, 200, 300, 400, 500, 600, sampailah habis graf. 700, 800 lah kot. Kan? Kita sampai 700 kan tadi. Okey lah, 700 cukup lah tu. Okey, lepas tu kita ada paksi Y. Okey, paksi Y ni okey, 100, 200 dan seterusnya lah. Awak pun boleh buat terus Jangan lupa setiap paksi ni kena tulis nama bag. Kalau paksi Y tadi bag B. Kalau paksi X tadi bag A. Jadi kena namakan. Bagi nampak kemas sikit. Saya rasa ni pun tak payah tinggi-tinggi pun tak apa kot. Paksi Y ni cukup sampai 1000 cukup. Tak payah lebih-lebih sampai 1000 je lah. Y bag B. Bila sampai 1000 tu nanti awak pandai-pandai lah lakar Okay. So nanti saya plotkan. Ni siapa yang tak reti plot tu awak boleh tengok lah. Siapa yang dah reti tu awak boleh abaikan saya. Awak boleh terus buat. Okay, siapa yang tak reti plot tu tengok dekat sini. Kalau X dia kosong, Y dia kosong. Jadi X kosong, Y kosong berada dekat asalan dekat sini. Nampak kosong. So saya guna warna merah lah. Warna merah ni awak boleh tengok kosong-kosong. Kemudian 200 dengan 600. Maksudnya X tu 200. So X ni 200 kat sini. Y dia adalah 600. So 200 pada X, 600 pada Y. Jadi cantumkan sahajalah. Cantumkan dapat dekat sini. Kan? Jadi plotkan macam tu. Okay. So awak punya plot ni saya bagi masa. Ni awak boleh habiskan teruslah. Okay, awak boleh terus lakar graf. Jadi nanti lakar graf tu saya minta awak postkanlah gambar dalam grup tapi bukan sekarang. Nanti masa sesi 2 nanti saya akan bagi awak post. Okay, so awak boleh santai-santai dulu lah. Ini adalah link Google, saya dah bagi link kehadiran dalam Google Meet. Jadi awak boleh ambil kehadiran dan nanti kita akan sambung lagi pada sesi yang kedua lah. Jadi siapa yang ada masa lagi ni boleh siapkan graf tu. Boleh lakar graf siap-siap. Nanti tak payahlah pulun sangat kan. Okay, so itu saja untuk sesi pertama. Jumpa lagi pada sesi kedua insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.